Konsep ketuhanan dalam agama Hindu. Bagi agama Hindu, berdasarkan kitab Veda. Hindu ni banyak kitab dia. Yang paling atas kitab Veda lah, ada 4. Keempat-empat tu pun disebut Veda. Bawah sikit ada Bhagavad Gita. Bawah lagi macam-macam kitab yang mereka duk belajar selama hari ni. Yang bawah ni, sebab kitab yang atas tu zaman dulu memang tak dibagi baca. Golongan bangsawan je boleh baca. Jadi sampai zaman sekarang, orang-orang bawahan ni pun dia tak apa ambil tahu pasal kitab Veda ni. Dia duk baca kitab bawah-bawah. Jadi kalau mengikut kitab Veda ni, Tuhan yang sebenar disebut sebagai Brahman. Kalau di Indonesia disebut Sang Hyang Widi. Tuhan ni sebelum ada makhluk dia ada. Jadi tengok sama macam kita. Kita pun masih pakai juga sembah Hyang. Hyang tu Tuhan. Kita pergi mana tu nak pergi semayang. Tapi bukan kita nak sembah dewa dia, ada. Kita sembah Tuhan. Zaman Melayu dulu ni, Hyang tu Tuhan, Tuhan yang sebenar. Jadi kita kata sembah Hyang. Sebab tu setengah tok guru kata kita sebut solat lah lagi tepat. Tapi nak sebut Hyang pun tak ada masalah, asalkan kita niat memang sembah Tuhan, bukan sembah dewa dia. Jadi nama Tuhan sebenar Brahman. Brahman ni dia Eka. Eka ni maksud dia tunggal, satu, tak ada yang sama dengan dia. Samalah dengan ajaran Islam. Lepas tu dia terpecah. Masa pecah dia jadi perbezaan. Masa Tuhan bersendirian, dia belum ciptakan makhluk, nama dia Brahman. Lepas tu dia start mencipta. Bila dia start mencipta, dia jadi satu nama baru, nama dia Brahma. Dia ada 3 Tuhan bawah ni. Yang satu ni Brahma, dia mencipta. Bila dia dah cipta, dia pelihara pula ciptaan dia tu. Kalau ikut bahasa kita, rock lah. Rock lah. Bila dia pelihara tu, orang sebut dia Vishnu. Dia cipta, dia pelihara. Dalam masa yang sama, dia juga musnahkan. Dia cipta manusia, lepas tu dia bagi mati, dia musnahkan. Dia cipta kesihatan, lepas tu dia bagi sakit. Dia cipta bintang, lepas tu dia musnahkan bintang. Yang tu nama dia Brahma, Vishnu, Shiva. Jadi kita duk kata Tuhan Hindu yang paling utama ada 3, Brahma, Vishnu, Shiva. Sebenarnya 3-3 tu Tuhan yang satu juga. Cuma dia banding dari segi jawatan, dari segi kerja dia tu 3-3 pun satu. Tapi orang Hindu ni dia duk percaya 3-3 ni satu, tapi 3-3 ni pun berbeza. Sebab tu sekarang ni yang orang Hindu sembah Brahman yang asal tu dia tak sembah. Brahma yang mencipta pun dia susah nak jumpa yang sembah. Yang mereka sembah sama ada Vishnu atau Shiva. Di mana-mana kuil dia Vishnu, Shiva. Ini Tuhan paling besar. Dia silap di situlah. Kalau bagi kita, dia jawatan ilah kah, dia jawatan Rob kah, dia jawatan Malik kah, dia tak ubah-ubah dah. Tapi kalau ikut Hindu ni, ilah lain, rupa lain, patung lain, Rob lain pula rupa dia, Malik lain pula rupa dia. Kita tak, 3-3 nama berbeza, tapi yang itulah Tuhan tak boleh gambar, tak boleh rupa-rupa dah, tak boleh lukis, tak boleh nak apa. Orang Hindu sendiri, Tuhan Brahman yang asal dia tak berani buat gambar. Rata-rata tak berani buat patung, sebab dia kata yang tu tak ada rupa. Tapi bila Tuhan ni dah start mencipta, Brahma dia buat rupa Brahma, Vishnu, Shiva. Jadi Brahman, dia ni lah yang mencipta segala sesuatu. Dia ni sempurna, kesedaran teragung. Maksud dia sama dengan Tuhan, mendengar segala sesuatu, melihat segala sesuatu, suci tidak ternoda, maha suci lah, subhanallah, tidak terbatas, berada di mana-mana. Yang ni yang ada masalah. Kalau ikut fahaman kita, Tuhan ni mana boleh berada di mana-mana, sebab dia tak terpengaruh dengan tempat. Kita dah belajar ilmu tauhid, kita boleh saring kan ni. Cuma dalam kitab agama Hindu lama, sungguh pun dia cakap Tuhan tu di mana-mana, bukan dia maksudkan zat Tuhan tu di mana-mana. Macam ayat dalam Quran kita lah, di mana saja kamu menghalalkan wajah kamu, di sana ada wajah Allah. Bukan maksud Allah duduk di tempat kita pandang tu. Jadi sami-sami zaman dulu-dulu ni memang ajaran mereka tu tak salah. Bila kata Tuhan berada di mana-mana, dia tak kata Tuhan duduk kat sana dulu. Tapi bila sampai kat orang bawah ni, oh Tuhan di mana-mana. Dia nak macam Salafi Wahabi juga. Tuhan kata dia di mana-mana, dia di mana-mana. Yang golongan Sami kata, dah,
Memang dalam kitab dia kata Tuhan di mana-mana, tapi bukan Tuhan, zat Tuhan tu, kekuasaan Tuhan tu. Yang golongan bawah ni, tak, Tuhan kata dia di mana-mana, dia di mana-mana lah. Dari situ baru datang yang sesat tu tadi. Dia tengok lembu, dia kata Tuhan. Dia tengok bukit, dia kata Tuhan juga. Memanglah Tuhan sebenar ada, tapi bukit pun Tuhan juga. Dia tengok Nabi dia datang, Tuhan juga. Maharesi kan, resi. Nabi-Nabi ni dia sebut resi. Yang tu pun Tuhan juga. Dia kata, apa hujah kamu? Dalil saya ni, kitab ni kata Tuhan di mana-mana. Dia tak mau takwil dah, yang tu masalah. Tidak berupa apa pun. Bahagian yang lain tu semua sama lah, macam Tuhan yang kita sembah. Cuma yang kata di mana-mana ni, yang tu tak sama. Brahman ni tidak dapat digambarkan, tak boleh kita fikirkan. Semua yang ada tidak lain ialah Tuhan. Yang ni pun masalah juga. Sebab dia guna ayat Tuhan di mana-mana. Jadi dia memandang apa saja pun dia kata Tuhan. Sebab tu mereka ni rata-ratanya vegetarian, dia tak makan haiwan. Sebab ada nyawa kan, dia kata Tuhan tu. Haiwan-haiwan ni Tuhan tu. Jadi dia makan sayur-sayur. Tapi makan sayur pun ada nyawa juga kan. Satu orang pensyarah dia cakap, tapi saya tak boleh cakap dia sebab kita belajar dengan dia Hindu. Kita vegetarian dia kata. Kenapa saya vegetarian? Dia kata kalau kita makan ayam, makan apa, cuba bayangkan kita berada di tempat ayam. Tidakkah zalim ada satu makhluk lain makan kita? Jadi orang makan ni kira zalim lah. Dia kata ikut pandangan saya lah, agama saya, dia kata. Jadi saya makan sayur-sayur saja sebab tak mau menzalimi haiwan. Pensyarah kita tak jawab lah kan, kita dengar lah. Dalam hati kita kata, yang kamu makan sayur tadi tu kan, berapa luas kawasan sayur yang kita kena tebang, kena bakar, kena bagi rata, berapa ribu semut apa semua mati kan. Tak zalim tu. Sama aja. Beza dia sama ada makan dengan bunuh macam tu. Nak tanam sayur dah tentu lah, kita buang racun serangga dah tentu ada mati kan. Jadi sama aja. Jadi dia nak guna logik, jawapan kita pun logik lah. Sebenarnya dia pun membunuh haiwan juga. Tapi dah Tuhan cipta macam tu. Macam rimau. Tuhan cipta rimau, dia makan kancil. Kita tak boleh kata Tuhan zalim lah, cipta rimau, kesian kancil. Itu misteri. Dia punya, Tuhan punya ilmu. Tak sampai pemikiran kita nak pertikaikan benda tu. Dan mereka percaya dewa-dewi ni Tuhan juga. Yang ni kita tak pakai lah. Malaikat-malaikat ni kita kata bukan Tuhan lah. Walaupun datang daripada Tuhan, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Dan mereka percaya utusan Tuhan, iaitu Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, dia sebut Maharesi ataupun Resi, Tuhan tu sendiri juga. Ni nak macam orang Kristian Trinitary lah. Bila Nabi Isa datang, dia kata Jesus tu Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang datang nak selamatkan kita. Sebab Tuhan kasih sangat dengan kita, dia datang dalam rupa manusia nak selamatkan kita. Itu tanda dia kasihkan kita. Kalau kita tak, kita Islam, yang datang tu makhluk, bukan Tuhan. Walaupun dia datang daripada Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Kita tengok dalam kitab Bhagavad Gita, dia tulis di sana, Tuhan ni, aku berada di mana-mana, di seluruh alam semesta, dalam bentukku yang tidak terwujud. Memang dia kata aku ni ada di mana-mana, tapi aku ni tidak berwujud. Tak boleh kita kata lembu pun Tuhan, bintang pun Tuhan, busut pun Tuhan, tak boleh. Tapi rata-rata orang Hindu dia percaya macam tu lah. Sebab Tuhan cakap dia ada di mana-mana, dia nak cerita kekuasaan dia. Bukan dia tu duduk di sana. Semua makhluk hidup berada dalam diriku. Maksud dia berada dalam kekuasaan dia. Tetapi aku tidak berada di dalam mereka. Maksud dia mereka tak berkuasa kat atas aku pun, aku berkuasa kat atas mereka. Tapi kalau kita nak berhukum berdasarkan zahir ayat, tu yang jadi salah. Rupanya kita duduk dalam Tuhan. Ni jadi salah. Semua makhluk hidup berada di dalam aku. Apa kita duduk dalam Tuhan? Itu yang masalah. Dalam kitab Bhagavad Gita juga pasal 9 ayat 5, namun segala sesuatu yang diciptakan tidak bersandar di dalam diriku. Maksudnya makhluk ni tak bersentuh dengan dia. Macam kita belajar, lihatlah kehebatan batin. Walaupun aku memelihara semua makhluk hidup, dan walaupun aku berada di mana-mana, namun aku bukan bahagian dari manifestasi alam ini. Jadi dia kata Tuhan ni dia mengaku diri dia ada di mana-mana, tapi dia bukanlah benda tu. Di mana-mana pun
Kuasa dia ada, tapi yang lembu tadi bukan. Alam ni bukan dia. Dia cakap macam tu. Sebab diriku adalah asal mula ciptaan. Dalam Bhagavad Gita ayat lain pula, seseorang yang mengenal aku sebagai yang tak dilahirkan. Maksud dia Tuhan ni tak ada permulaan. Kalau kata berhala yang mereka sembah ada permulaan, sebab kita buat kan? Dia buat ada permulaan. Tapi Tuhan ni tak ada permulaan. Maksud sama macam kita, yang tak bermula, yang maha penguasa seluruh alam semesta. Nampak sama.